Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Yassin bin Ilyas, nombor metrik 266134. Dengan ini, mari saya kongsikan sebahagian proses yang akan dilaksanakan sebelum prosedur seterusnya berkaitan pemulangan pelajar kuarantin di kampus Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah yang dikenali sebagai Polisas di Kuantan, Pahang serta Universiti Malaysia Pahang UMP bagi proses pemulangan pelajar ke kediaman masing-masing sepanjang proses kuarantin kampus di musim PKP COVID-19 yang sedang melanda di negara Malaysia. Jom, mari kita hayati bersama. Latar belakang isu yang dipilih ini merangkumi 3 komponen, iaitu kes COVID-19 semakin meningkat. Kita lihat di sini Kementerian Kesihatan seakan tidak mampu menampung kadar peningkatan jumlah kes setiap hari. Ia menimbulkan keresahan masyarakat, terutamanya ahli keluarga pelajar, di mana kerisauan mereka apabila anak-anak mereka yang sedang kuarantin di kampus dihantui dengan kemelut emosi dan ketidakselesaan. Komponen kedua, iaitu di mana keputusan kerajaan telah mengkuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP, dilaksanakan segera. Proses ini dilihat sebagai satu langkah mengekang penularan COVID-19 yang telah dilaksanakan melalui meja rundingan kerajaan dibarisi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, pihak berkuasa yang disertai oleh pasukan bomba dan penyelamat, Polis Diraja Malaysia serta pakar-pakar kesihatan awam dengan bersetuju mengenakan sekatan larangan rentas daerah dan negeri melalui sekatan jalan raya SJR di lokasi-lokasi terpilih bagi mengekang penularan COVID-19 di antara masyarakat di Malaysia. Komponen ketiga iaitu kompaun melanggar Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP, sebanyak RM1,000. Kerajaan dilihat secara tegas mengenakan kompaun sebanyak RM1,000 kepada mana-mana individu yang dilihat melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Secara jelas di sini saya bersetuju, begitu juga ahli kumpulan saya yang lain, bersetuju dengan saranan kerajaan yang mengenakan kompaun sebanyak RM1,000 ini bagi mana-mana individu yang melanggar aturan SOP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebab isu ini dipilih merangkumi dan apa yang saya amati, pelajar di kampus mengalami 3 kemelut ini. Yang pertamanya, harapan kepada kerajaan. Persatuan Mahasiswa IPTA di Semenanjung Malaysia serta Gabungan Ahli Keluarga Pelajar mengharapkan satu pendekatan terbaik oleh kerajaan, terutamanya alternatif untuk proses pergerakan pelajar dibenarkan untuk pulang di dalam tempoh PKP ini untuk berada di kediaman masing-masing bersama ahli keluarga sepanjang tempoh PKP. Kemelut yang kedua, kita melihat di sini langkah penjimatan dan petugas IPTA tidak terbeban pada skop tugas. Sepanjang proses kuarantin kampus pelajar-pelajar ini di IPTA, terutamanya, perbelanjaan sepanjang kuarantin ini telah diturunkan peruntukan oleh kerajaan melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara, iaitu NADMA,
dan dikawal selia oleh pengurusan IPTA masing-masing, dan juga dilihat di sini petugas-petugas IPTA mengalami kegusaran bebanan di dalam melakukan prosedur atau pembahagian tugas, penjadualan semula tugas secara berperingkat untuk mengawal selia kelompok pelajar-pelajar yang kuarantin di kampus, yang mana sesetengah IPTA melalui kelompok pelajar yang ramai dan besar kemungkinan tidak terkawal. Kemelut yang ketiga ini, atas sebab isu ini dipilih, iaitu menyelaras proses pemulangan pelajar. Pelajar akan diklasifikasikan secara individu melalui kawasan dan daerah penempatan serta pembahagian logistik yang sesuai untuk proses pemulangan pelajar ke kediaman masing-masing oleh prosedur yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa, terutamanya Pejabat Kesihatan Daerah, Balai Bomba dan Penyelamat serta Ibu Pejabat Polis Daerah masing-masing. Di dalam pelajar dan kegusaran yang telah berlaku di dalam proses sepanjang kuarantin kampus ini, ibu bapa dan juga pelajar sedang menanti keputusan kerajaan adakah meluluskan proses pemulangan pelajar ini dilakukan. Ya, kerajaan melalui perbincangan tidak mengambil langkah yang terlalu lama untuk mengatasi masalah ini. Maka secara tidak semena-mena, pengumuman rasmi telah dinyatakan oleh Menteri Kanan Keselamatan, yang mana kerajaan telah bersetuju melalui komuniti IPTA yang sedang kuarantin kampus dibenarkan pulang secara berperingkat ke kediaman masing-masing. Pelibatan ini melibatkan kepada semua penuntut IPTA dan kolej di bawah KPT yang diketahui seramai 53,000 pelajar di seluruh Malaysia yang sedang dikuarantin kampus, yang mana dibenarkan pulang mengikut prosedur pihak berkuasa. Ia akan disusun atur oleh Ibu Pejabat Polis Daerah masing-masing melalui prosedur borang klasifikasi, penempatan daerah serta laluan melalui pemeriksaan SJR, iaitu yang mana akan disemak kelulusan rentas negeri oleh sempadan-sempadan Ibu Pejabat Polis Daerah yang dibenarkan. Susulan warta pengumuman rasmi kerajaan itu, saya mewakili kumpulan telah mengamati situasi yang berlaku di pusat kuarantin kampus dan bertanyakan kepada mereka, adakah pelajar ini gembira? Ya, sudah semestinya pelajar ini berasa gembira setelah mendapat perkenan dari Menteri Kanan Keselamatan yang menyatakan wajar penghuni di IPTA yang sedang kuarantin di kampus dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing, memberi nafas ceria bagi mereka yang sedang berada di dalam kelompok kuarantin yang panjang. Lihat wajah ceria mereka ini. Kini mereka akan bersedia untuk dibawa pulang oleh bas-bas IPTA melalui prosedur-prosedur ketat yang dikawal selia oleh Polis Diraja Malaysia, Pejabat Kesihatan Daerah, Balai Bomba dan Penyelamat untuk proses sanitasi serta proses kelulusan rentas daerah atau negeri yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Itu saja buat masa ini di atas
sedikit maklumat serta latar belakang isu ini yang dipilih. Terima kasih di atas perhatian anda, di atas maklumat saya. Jom berkongsi maklumat bersama rakan kumpulan saya yang lain untuk menyatakan isu-isu yang akan kita lihat melalui makluman rakan kumpulan saya yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Zakaria, nombor matrik 266007. Di sini saya ingin mengulas sedikit tentang isu berkaitan permasalahan yang dihadapi ketika proses penghantaran pelajar pulang ke kampung halaman masing-masing ketika wabak COVID-19 ini melanda, di mana terdapat 5 permasalahan yang disebut, antaranya ialah pelajar yang berada di zon merah ingin pulang ke kampung halaman yang zon hijau, di mana pihak KPT telah menyediakan SOP yang lengkap dan ketat untuk pelajar-pelajar, di mana pelajar-pelajar daripada zon merah ke zon hijau, di mana pelajar-pelajar perlulah mendapat saringan COVID-19 terlebih dahulu dan sebelum dibenarkan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan selain itu, pihak KPT juga menyediakan pengangkutan mengikut garis panduan MKN, di mana semua garis panduan ini dipatuhi dengan ketat dan dikawal oleh pihak MKN dan KKM sendiri serta badan-badan yang berkaitan. So, isu yang kedua adalah berkaitan dengan pencanggahan pendapat antara pendapat dan SOP, di mana percanggahan ini terdapat di kalangan pensyarah tempatan terhadap SOP yang telah ditetapkan kerana timbul isu segelintir pihak membenarkan pelajar menjalani home quarantine sebelum mengetahui status saringan COVID-19, manakala pelajar lain juga perlu menjalani kuarantin di pusat kuarantin, serta apabila diteliti ketidaksamarataan yang dipertikaikan, tetapi mereka mengkhuatiri risiko yang akan dialami oleh ahli keluarga pelajar bergejala tidak diasingkan terlebih dahulu. Selain itu, pencanggahan pendapat ini tentang isu bagasi yang tidak dinyah kuman sebelum diisi di dalam bas. Selain itu juga kelengkapan kit penjagaan diri yang tidak serta kit penjagaan diri yang tidak dibekalkan setengah-setengah lokaliti dan setengah-setengah kawasan IPT. Selain itu juga pelajar akan itu sajalah berkaitan dengan itu. Isu yang ketiga, isu keperluan logistik pengangkutan yang membawa pelajar pulang, di mana pihak KPT perlu menyediakan banyak pengangkutan, di mana sebiji bas yang boleh memuatkan 40 orang dan hanya 20 orang sahaja boleh dibuatkan dalam satu bas, di mana perlu mengikut SOP MKN dan KKN yang telah menetapkan setiap bas. Dan dalam bas itu perlu ada penjarakan, dan ini menyebabkan kos untuk menyewa bas dan mencari bas agak sukar dan yang perlu ditanggung oleh IPT. Selain itu juga isu yang kedua adalah kos yang perlu ditanggung oleh pihak KPT. Tanpa kita sedari, KPT menanggung kos yang agak tinggi bagi keperluan logistik untuk menyewa bas, membayar upah
pemandu, pengantar pulang kawalan, dan menyediakan kit penjagaan diri, menyediakan dari segi kebajikan iaitu makanan, sehingga pelajar-pelajar ni sampai ke destinasi yang serta kampung-kampung halaman masing-masing. Isu yang terakhir ialah di mana pelajar yang hendak balik ke kawasan PKPD, SOP MKN tidak membenarkan balik ke kampung halaman dan perlu kekal di IPTA dan IPTS masing-masing. So di sini menjadi tanggungjawab IPTA dan IPTS untuk menjaga kebajikan pelajar-pelajar sepanjang berada di kampus dan asrama masing-masing. Ini kerana mereka semua pelajar-pelajar ini tidak dapat balik akibat kawasan mereka adalah kawasan PKPD, dan pelajar perlu terus tinggal di IPTA dan IPTS demi menjamin keselamatan. Dan pihak IPT juga pihak IPTA, IPTS perlulah memantau dari semasa-masa kesihatan pelajar-pelajar yang berada di kampus masing-masing. Selain itu juga saya mengupaskan kesan terhadap isu yang diperoleh berdasarkan masyarakat setempat, global dan antarabangsa. Di mana pelajar dari zon merah pertama terdapat lima kesan. Kesan pertama adalah pelajar dari zon merah yang ingin pulang ke kampung halaman zon hijau. Ini yang di mana pelajar-pelajar bertegah hendak pulang sedangkan kawasan zon merah, tetapi ini menimbulkan kerisauan penduduk kampung, orang kampung, di mana pelajar dari zon merah ingin pulang ke zon hijau, dan ini adalah berisiko kepada warga emas, kandang kanak-kanak. Dan pihak IPT perlulah mengambil tindakan sewajarnya agar tidak terus melewat, bukan saja pihak memiliki kesan baik dan buruk sebelum membuat sesuatu keputusan. Kesan kedua ialah percanggahan pendapat berkaitan SOP, di mana secara SOP yang telah dilakukan menjadi punca percanggahan pendapat dalam kalangan pensyarah. Ini kerana segelintir pihak mengambil tindakan ketidaksamarataan telah menyebabkan timbul isu kerisauan di kalangan pensyarah. Ini mungkin semasa perbincangan ataupun mesyuarat mungkin tidak duduk semeja, dan keputusannya tidak dibincangkan secara meluas. Contohnya pelajar yang tidak bergejala tetapi dibenarkan pulang sebelum mengetahui hasil saringan COVID-19. Pelajar sebut telah kontak rapat dengan ahli keluarga. Apa yang terjadi apabila keputusan saringan tersebut adalah positif, sedangkan wabak tersebut telah merebak di tempat lain. Selain itu, isu keperluan logistik pengangkutan pengumpulan pelajar, di mana pihak IPT seperti UMP dan Polisas Politeknik Sultan Ahmad Shah berganding bahu memastikan keperluan logistik mencukupi. Kesan apabila secara tidak langsung berlaku rundingan antara dua IPT tersebut untuk menjadi penyelesaian yang dicapai. Oleh itu, kerjasama tersebut berlaku dan menyebabkan kedua IPT ini makin akrab. Selain itu, isu kesannya yang keempat adalah kos yang perlu ditanggung oleh IPT. Seperti yang kita ketahui, pihak IPT akan menanggung kos yang agak tinggi yang ditanggung. Namun begitu, kesan adalah kesihatan dan keselamatan pelajar terjaga sehingga sampai ke pangkuan keluarga yang disayangi. Isu yang kelima, di mana pelajar yang hendak balik ke kawasan PKPD, SOP MK tidak membenarkan balik ke kampung halaman dan perlu kekal di IPT. Walau bagaimanapun, wajarlah saran MKN tidak membenarkan pelajar dari zon merah balik ke kampung kerana dikhawatiri berlaku isu yang tidak diingini kerana wabak COVID-19 ini tidak
seperti wabak-wabak lain yang pernah diambil di Malaysia seperti denggi taun. Kesan yang dapat diperoleh kepada isu ini adalah pelajar sentiasa dipantau kesihatan. Oleh itu semua pihak haruslah berganding dan bekerjasama serta melakukan peranan untuk mengasihi baik kesan buruk sesuatu tindakan yang akan diambil. So, sekian sajalah ulasan daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hassan bin Amran. Nombor metrik 266949. Jadi saya kupas mengenai pengenalan dan perbincangan perundingan, jenis-jenis fasa dan pendekatan pelaksanaan. Isu pemulangan pelajar ke rumah kediaman yang sedang dikuarantin di kampus Polisas tidak terkecuali daripada tidak terkecuali daripada isu yang dimainkan oleh media sosial dengan harapan dari ahli keluarga yang terkesan akibat PKP. Ia dikenal pasti sebagai diangkat menjadi isu nasional yang telah diberi persetujuan oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia, KPT dan Ketua Pengarah Jabatan Politeknik Malaysia serta pihak berkuasa kerajaan dalam meluluskan proses pemulangan pelajar yang sedang menjalani proses kuarantin di kampus untuk berada di kediaman keluarga masing-masing. Jadi perundingan dan prosedur perlu dilakukan institut yang terkesan akibat PKP yang SDR yang sedang dikuatkuasakan. Maka pendekatan terbaik melalui proses rundingan dari pihak berwajib dan jawatan kuasa institusi Polisas melalui perbincangan melalui meja rundingan untuk mencari kata sepakat di dalam melaksanakan proses pemulangan pelajar. Dan melalui fasa rundingan, jawatan kuasa mesyuarat melalui agenda tergempar penglibatan pengurusan jawatan kuasa hal ehwal Polisas dan juga pihak berkuasa iaitu PDRM, Bomba dan Kementerian Kesihatan Malaysia, Pejabat Daerah Kuantan, APMM, Anggota Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Wakil Majlis Keselamatan Negara peringkat negeri Pahang dipanggil untuk menyediakan satu platform rundingan bagaimana melaksanakan pemulangan pelajar dalam proses membuat keputusan. Fasa perbincangan merangkumi kaedah dan prosedur, senarai pelajar terlibat, saluran kebajikan sepanjang tempoh kuarantin, penyediaan maklumat dan kelulusan rentas sempadan negeri, penyediaan logistik pengangkutan dan kekuatan anggota terlibat, serta checkpoint di sepanjang jalan sama ada SJR ataupun balai-balai polis yang terlibat. Fasa ini dilihat melibatkan kumpulan antara organisasi menyeluruh kepada elemen atau satu ciri situasi perundingan yang berlaku di mana pihak terlibat memilih untuk membuat perjanjian dan penyelesaian untuk mencapai perjanjian dengan syarat difokuskan dalam proses rundingan yang dijalankan dilihat mendasari elemen rundingan yang berlaku secara motivasi psikologi di dalam pengaruh fasa-fasa rundingan melalui terma-terma. Pendekatan yang dilaksanakan menggunakan pakai keperluan rundingan seperti perundingan tempat sendiri, perundingan di tempat awam, perundingan di tempat terkecuali. Secara umumnya isu ini telah dikupas melalui kerangka serta 5 elemen yang perlu seperti berikut. Walau bagaimanapun, elemen kerangka yang tidak terpakai di dalam perundingan ini adalah kerangka berdasarkan kategori pengalaman, iaitu menitik beratkan sesuatu yang dilihat tidak perlu. Kecenderungan dalam mencapai objektif utama program pemulangan pelajar ini dari pihak-pihak terlibat ialah Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah,
PDRM, APMM, Bomber, KKM, MKN dan pegawai daerah Kuantan. Jadi semua pihak hendaklah bertolak ansur dalam melaksanakan proses ini supaya berjaya dan tidak mengalami sebarang kecacatan. Oleh itu, elemen dan teori yang diambil ialah melalui perundingan Service Blair dan Sorenson, yang di mana komunikasi perundingan adanya kaitan rapat antara satu sama lain melalui konsep tawar-menawar perundingan dan akhirnya mencapai satu hasil persetujuan perundingan melalui kesepakatan bersama. Elemen kerjasama ini dilihat memberi fokus kepada model ini apabila sesuatu perundingan dicapai seperti mana isu yang difokuskan oleh Politeknik ini di dalam program pemulangan pelajar. Kerjasama semua pihak terlibat dicapai dan penyesuaian pelaksanaan prosedur yang jelas telah memberi hasil positif ke atas isu dan konflik yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Fazil, nombor matrik 260720. Tibalah giliran saya untuk membentangkan cadangan strategi dan taktik untuk rundingan. Tajuk projek kami iaitu rundingan kerjasama di antara Polisas dan UMP ketika PKP 1.0. Untuk makluman semua, PKP ini telah bermula pada 18 Mac 2020, di mana pada ketika itu mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bahawa negara kita telah dilanda dengan pandemik, dengan wabak COVID-19 yang telah memberi kesan yang amat buruk kepada perjalanan harian di negara kita, bukan saja di negara kita, malah di seluruh dunia. Sehubungan dengan itu, temetrinya arahan yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri telah mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Itu, Kementerian telah mengeluarkan arahan untuk menghantar pulang pelajar-pelajar yang tinggal di asrama atau di mana-mana institusi pengajian tinggi sama ada swasta dan juga awam untuk pulang ke rumah. Polisas juga tidak terkecuali dalam proses ini. Memandangkan Polisas merupakan antara institusi yang terbesar di daerah Kuantan ini dengan memiliki kapasiti sehingga 400 orang pelajar, mempunyai kekangan untuk membuat proses penghantaran pulang pelajar-pelajar ini ke kediaman masing-masing. Terutama kekangan tersebut ialah di antaranya kenderaan iaitu bas, van dan lain-lain. Oleh yang demikian, pihak Polisas terpaksa memohon bantuan daripada agensi luar dengan membuat kerjasama dengan UMP iaitu University Malaysia Pahang untuk melancarkan proses penghantaran pulang pelajar-pelajar ini. Rundingan di antara Polisas dan UMP ini merupakan rundingan bersepadu, ataupun yang saya boleh simpulkan bahawa rundingan bersepadu ini merupakan rundingan yang pertama kali dikenalkan oleh Peter Johnson, yang mana beliau merupakan seorang perunding antarabangsa dan juga pengarang kepada buku Berunding dengan Giants. Hal ini menunjukkan bahawa rundingan di antara dua agensi kerajaan ini bukan hanya untuk membantu menguruskan pemulangan pelajar, tetapi ini secara tidak langsung dapat mengembangkan hubungan diplomatik di antara kedua-dua institusi dalam jangka masa panjang, seperti contohnya seperti pertukaran daripada segi ilmu dan juga teknologi, yang di mana pelajar di Polisas dan UMP dapat bekerjasama dalam apa-apa sebarang projek misalnya. Hasil daripada rundingan ini sudah pastinya akan memberikan manfaat kepada kedua-dua buah institusi, dan tidak hanya menghantar pelajar, bahkan mereka akan sentiasa erat dan akan berhubung dari masa ke semasa. Okey,
Antara strategi dan teknik semasa rundingan yang boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang perunding di antara UMP dan Polisas iaitu adalah yang pertama, bekerja ke arah situasi menang-menang. Dalam memastikan rundingan ini berjaya, kedua pihak haruslah bertolak ansur dan meninggalkan situasi tawar-menawar dan siapa ingin menang, siapa ingin kalah, supaya proses ini dapat dilancarkan dengan lebih teliti dan teratur. Dengan erti kata lain, perunding yang berkesan ia akan menjadikan suasana rundingan itu sebagai satu penyelesaian masalah, bukannya awak dan rundingan ini sudah pastinya bukan hanya ingin kita mencari pemenang, tetapi kita mencari penyelesaian masalah agar kita dapat bekerjasama dengan membentuk suatu kesepakatan. Selain itu, memandangkan proses ini memerlukan tempoh dan satu jangka untuk menghantar pelajar-pelajar ini ke kediaman masing-masing. Jadi, pihak Polisas boleh menetapkan tarikh dan satu tempoh kepada tawaran yang dibuat kepada pihak UMP. Sekiranya situasi itu melihatkan sedikit kemenangan kepada Polisas, maka pihak Polisas harus menetapkan tarikh ini supaya ianya dianggap suatu pekerjaan atau misi yang serius. Kenapa pihak Polisas kena meletakkan tarikh ini? Supaya pihak UMP akan nampak Polisas itu serius bahawa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang diarahkan ke satu tempoh dan kita perlu selesaikannya dengan segera supaya tidak menimbulkan kekalutan. Dan taktik ini akan menyebabkan satu cara yang berkesan dan perunding akan mahir apabila pelbagai peringkat rundingan ini terus berjalan mengikut kehendak Polisas itu sendiri. Strategi yang terakhir ialah ketika rundingan itu berjalan, sekiranya antara kedua pihak ataupun pihak Polisas, pihak UMP menunjukkan rasa tidak setuju, mereka boleh menggunakan isyarat tubuh badan dengan menggunakan satu signal yang menunjukkan bahawa mereka kurang sukalah dengan apa yang dicadangkan oleh pihak-pihak yang mana. Ini merupakan strategi perundingan yang halus dan berseni. Kerana apa saya berkata begitu? Ini adalah satu signal dengan kita hantar secara halus supaya bukanlah kita nak kata yang kita ni menolak idea itu secara terang-terangan, tetapi ini adalah satu signal yang kita hantar secara halus supaya mengurangkan ketegangan situasi itu sendiri. Sebagai contoh, jika perunding berada dalam satu situasi tawar-menawar yang kurang menarik, perunding boleh menunjukkan reaksi terkejut dan acuh tidak acuh. Penggunaan bahasa tubuh badan secara strategi akan memudahkan suatu rundingan yang kompleks dengan kadar yang lebih cepat dan memperoleh keputusan yang positif. Walau bagaimanapun, isyarat tubuh badan ini tidaklah boleh terlalu overreact supaya tidak memberi kesan kepada proses rundingan itu, kerana kalau terlalu overreact akan menyebabkan kedua-dua belah pihak akan berasa tidak senang dengan apa yang dilontarkan ketika itu. Masa rundingan, kita juga boleh merangka dengan 3 strategi, iaitu dengan memberitahu ataupun menunjukkan reaksi bahawa kita mendengar apa yang pihak lawan, pihak UMP untuk ceritakan. Lepas tu kita boleh mengeluarkan apa yang kita rasa, apa yang awak rasa, supaya perbincangan ini menjadikan perbincangan dua hala dan tidak satu hala. Sebab itu kita perlu fokus ketika perbincangan dan memberikan tindak balas daripada setiap persoalan dan jawapan daripada pihak yang menanya soalan. Lepas tu kita juga harus menyatakan apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka dan apa tindakan yang kita akan ambil ketika proses itu, supaya kedua pihak akan terang jika
apa konsekuensi dia sekiranya apa ini berlaku dan apa tindakan untuk mengelakkan perkara itu daripada terjadi. Tadi kita meletakkan satu tempoh, bukan apa, untuk memberi satu cabaran. Kita memberikan satu harapan kepada mereka. Dengan kita menetapkan tarikh tersebut, mereka akan rasa, oh, kita serius, kita perlu selesaikan masalah ini, mengenangkan student dan juga arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian. Dan pihak UMP akan memikirkan kesan jika mereka tidak mengambil tindakan dengan cepat. Ini akan memberi kesan bukan sahaja kepada diri mereka, pentadbir mereka, akan turut memberi kesan kepada nama UMP itu sendiri. Sebab itulah saya katakan kita harus meletakkan satu tempoh masa supaya kita boleh memastikan program ini berjalan dengan lancar dan berkesan. Okey, itu saja daripada saya. Sebarang salah dan silap, saya memohon maaf. Dan apa yang saya boleh katakan, dalam setiap perundingan itu komunikasi amat penting. Komunikasi antara kedua-dua belah pihak supaya mereka dapat mencapai satu matlamat dan juga hasil supaya suatu isu itu dapat diselesaikan dengan cepat. Okey, sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.